Sentiasa ada di kalangan umatku ini golongan yang sentiasa menang dalam perjuangan mereka, sehingga sampailah pada suatu waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, mereka sentiasa menang. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan Allah Ta'ala telah menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir sekali. Umat yang terakhir sekali, dah tak ada dah umat selepas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun satu nikmat yang kita kena rasa beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Dan kita pernah dengar dalam hadis sebut Nabi Musa pun kalau boleh tak jadi Nabi tak apa, aku jadi umat Nabi Muhammad. Sampai macam tu. Kita kena rasa kita ni untung. Ambil peluang, ruang kita untuk kita benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul. Dan kita pun takut, dan kita dah baca, kita dah cerita, ulang kembalilah peringatan, ada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tak diakui, tak diiktiraf, Nabi tak mengaku umat. Minta simpang, kita bagi apa? Minta simpang malaikat 44. Pasal 44 saya pun tak tahu. Ada siapa tahu sini? Orang lama-lama. Kok ni banyak orang lama ni. Orang baru sikit tu. Baca siapa dia kata simpang malaikat 44. Tak tahu. Tak apa. Maknanya minta sungguh lah. Bila sebut 40 ni maknanya lengkap. Maksudnya memang tak mau sungguh lah. Macam tu lah kata kan. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berjanji akan memelihara kitabnya Al-Quran dan berjanji untuk melihara kitabnya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Hijr, sesungguhnya kami inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Allah Ta'ala yang menjaga Al-Quran sehingga ke hari kiamat nanti, berkekalan, dan berjanji untuk melahirkan generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah. Memang ada. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa dalam kalangan kamu yang tak mau berjuang daripada meninggikan agamanya, agama Allah Ta'ala, maka tak ada masalah. Maka akan datang satu kaum, satu golongan yang Allah Ta'ala mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Tu dalam surah Al-Ma'idah yang Allah Ta'ala sebut pula sifat mereka. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Dengan orang beriman kasih sayang, dengan orang yang kafir, maknanya yang menentang, yang nak menghina, mempersendakan agama, bersikap keras. Baru ni di Perancis, Macron kadang pada Presiden Perancis. Boleh dikatakan seluruh umat Islam dunia, maknanya ada rasa lagi sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azilatina al-mu'minina 'izzatina 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala, wala yakhafuna laumata laim. Depa ni tak takut kalau dihina, dicaci, dicerca,
Allah Ta'ala akan memang ada. Dan memang ada setiap zaman, setiap masa mereka yang nak memadamkan api ataupun cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Taala enggan, malah Allah Taala akan menyempurnakan cahaya agama itu. Kan kita baca dalam surah As-Saff. Dalam surah As-Saff ada, dalam surah Al-Anfal ada, yuriduna ay yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun ke musyrikun. Saya mau balik dalam tu. Ke mana pun Allah Ta'ala akan sempurnakan cahaya agamanya. Akan ada orang yang sentiasa menjadi, kita panggil benteng, menjadi kaum yang mempertahankan agama Allah. Sentiasa akan ada, setiap zaman, setiap ketika. Siapa dia? Mudah-mudahan kita termasuklah dalamnya orang yang meninggikan ataupun mempertahankan kalimah Allah. Mungkin cara tak sama, tetapi tujuannya situ. Mungkin cara ataupun kaedah berbeza, kemungkinan, ataupun di tempat yang mungkin berbeza, tetapi bagaimanapun tujuan kita adalah sama. Baik. Supaya rumah Muslim sentiasa wujud di permukaan bumi ini, sentiasa akan ada. Kalau kita meneliti sejarah umat Islam mulai zaman permulaan perkembangannya hingga ke hari ini, kita akan mendapati bahawa umat Islam telah teruji di sepanjang sejarah dengan ujian yang berat-berat. Masya Allah. Kalau nak tengok balik, Masya Allah, kita tengok, teringat balik zaman-zaman macam mana zaman Rasulullah, macam mana Rasulullah menghadapi kaum puak musyrikin. Kan? Ada pernah Nabi menghantar kumpulan untuk pergi berdakwah, mereka bunuh habis. Berapa ramai yang putus nyawa, yang hilang nyawa zaman Nabi itulah. Zaman para sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, sampailah kita pada hari ini. Yang hebat-hebat semuanya diuji. Ada ulama pun karang pula kitab tentang ibtila ataupun kata ujian-ujian terhadap para ulama yang kita tengok berat-berat. Kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun dia telah menghadapi beberapa ujian yang berat. Pernah dituduh sebagai Syiah dan sebagainya, macam-macam. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ini imam yang mazhab, mereka sendiri pun menghadapi berbagai-bagai tekanan, penderitaan dan sebagainya. Itu tanda Allah Ta'ala kasih kepada mereka. Tak tentu kan, kalau Allah Ta'ala dah bagi nikmat, Allah Ta'ala sayang kat aku, tak mesti. Takut-takut itu adalah istidraj, disebut istidraj. Allah Ta'ala bagi, macam Firaun tak pernah sakit, tak pernah demam, tak pernah bersin pun. Firaun. Baik. Diuji berat-berat kan. Dalam Al-Quran sebut surah Al-Baqarah, surah Ar-Rum disebut beberapa ayat, sebut am hasibtum an tadkhulul jannah, atau kamu mengira kamu akan masuk syurga, walamma ya'tikum maslul ladzina khalau min qablikum, sedangkan masih belum kamu ini diuji keimanan kamu. Allah Ta'ala takkan biar kalau kita kata aku orang yang beriman, Allah Ta'ala akan uji. Berat ayat surah Ar-Rum. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Samalah macam tu. Kita akan diuji.
untuk membuktikan keimanan. Budak sekolah mengaji, belajar. Tahun ni kena mengaji apa? Berapa tajuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tajuk. Lepas tu biar lagu tu yang mengaji lah. Aku mengaji, mesti ada ujian. Buat ujian. Ni dah dekat ujian dah ni. PKP pula dah kata. Okay, SPM ni lagu mana cerita tu kan? Jadual dah keluar dah katanya. Jadual dah keluar untuk baru untuk depan apa semua. Ni jadi PKP pula ni. Jam pula kata. Injak pula. Tak tahulah macam mana. Mudah-mudahan kita dimudahkan urusan kepimpinan di peringkat, di semua peringkat dipermudahkan urusan. Allah Ta'ala bimbing, beri hidayah kepada mereka supaya dapat kita kata membawa negara kita, rakyat kita sekali lah, ke jalan yang benar. Mudah-mudahan begitulah ya. Ujian itu bermula dari tantangan kaum musyrikin di Mekah dan seterusnya tentangan munafik Yahudi Nasrani di Madinah. Kemudian timbul pula gerakan riddah, gerakan memurtadkan umat Islam. Antaranya apa ni? Musailamatul Kazzab, nabi palsu, tak mau bayar zakat, yang keluar daripada Islam dan sebagainya. Yang tu Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka. Riddah. Majusi yang berselimutkan Islam, kita dapat membebaskan di kita Majusi ini di kebanyakannya di Parsi. Kita lah di Iran. Iran bagian kok belah kok tu lah. Ya dulu tak tahu besar mana dia punya empire dia tu. Kisra Parsi, dia punya orang raja Kisra. Kita runtuhkan dia punya apa nama ni, kerajaan syirik, kerajaan yang tidak bertuhankan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Dia masuk Islam, tapi masuk Islam. Serangan bangsa Tatar, yang ni Mongol, yang menghancurkan peradaban Islam di Baghdad. Baghdad itu menjadi satu pusat ketamadunan Islam yang sangat hebat. Ilmu berkembang. Ini kita nak cerita panjang punya cerita lah. Panjang punya cerita. Dia ada Darul Hikmah waktu tu, macam-macam. Kita kalau kita semak balik tu, pelajaran tentang tarikh Islam sebenarnya sangat penting kepada kita, supaya kita tahu asal usul kita, bagaimana Islam itu yang datang, yang kita dapat pada hari ini bukan main dengan mudah-mudah ya. Lepas tu kita belajar sejarah wajib, sejarah Malaysia, supaya kita kenal sejarah Malaysia tu, supaya kita tahu pengorbanan orang dulu mempertahankan negara kita. Bahkan lagi tu, apa yang kita nak pertahankan apa? Agama kita. Kena tahu. Sejarah. Kadang-kadang kita ni sejarah Rasul sendiri pun dah tak boleh tahu, tak boleh lah kan. Kalau kita boleh cerita lah, tak detail pun sekurang-kurangnya kita tahu umur Nabi, berapa tahun Nabi, macam mana keadaan Nabi. Lepas tu umur Nabi berapa sampai wafat. Paling kurang kalau kita boleh cerita tu, tak, walaupun tak detail satu-satu pun dah hebat. Kita lah, kita, anak cucu kita, macam mana. Kena tahu semua ni supaya kita ada jati diri. Umat Islam pada hari ini hilang jati diri Islam yang ada dalam diri mereka tu, tak ada. Pasal antaranya mereka tak tahu bagaimana pengorbanan orang dahulu yang mempertahankan agama Islam, berjuang sehingga ketitisan darah yang terakhir. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Cerita, Masya Allah, kata banyak sungguh, teringat balik kan, tapi tak ada nak cerita. Saya cerita, tuan-tuan balik tengok bala kukut apa nama pasal sejarah Islam.
pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Itu Mongol serang Baghdad. Begitu pula halnya dengan pembantaian terhadap kaum muslimin ketika jatuhnya kerajaan Islam di Andalus, Spanyol, dan seterusnya disambung dengan pengaruh pemikiran imperialis barat terhadap dunia Islam. Kalau ikut Islam telah memerintah seluruh dunia. Gerakan Zionis Yahudi dan misionari Nasrani yang mempunyai peralatan yang canggih dan seterusnya, serangan di segi pemikiran, kebudayaan, cara hidup dan sebagainya. Abang kata macam-macam yang menyerang kita pada hari ini, yang kita kena sedang. Mungkin kita selamat, anak cucu kita. Kendati pun ujian-ujian yang sangat berat ini telah melanda umat Islam di sepanjang sejarah, namun mereka masih wujud dan masih mempunyai harga diri dan peranan yang hebat di dalam peta dunia di hari ini. Tengok baru ni kejadian di Perancis, penghinaan terhadap susuk tubuh baginda Nabi SAW. Depa komen, orang Arab, orang Islam habis semua, bangkit semua. Maksudnya masih ada rasa ataupun harga diri umat Islam, ada. Walaupun kita tengok kedhaifan, lemah di sana di sini, tapi ada lagi benda tu dalam diri. Masih diperkatakan lagi tentang kehebatan Islam. Sampailah pada hari ini, walaupun ada di kalangan umat Islam sekarang ini orang yang tidak mempedulikan tentang hal-hal keagamaan, namun masih ramai di kalangan mereka golongan yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu agama dan berjanji setia untuk memperjuangkannya. Ada di kalangan umat Islam tak peduli dah, sampai tak tahu halal haram, sampai tak tahu pasal agama dia sendiri. Ada sebahagian umat Islam yang macam tu, dan sebahagian ada lagi sebenarnya umat Islam yang benar-benar mereka bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama, mempertahankan agama Islam sendiri. Masih ada. Sampai di saat ini berjuang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Walaupun masih belum berjaya, tapi tetap akan ada kaum. Walaupun ramai di kalangan umat Islam yang telah hancur akhlaknya, namun masih ramai lagi, ada lagi dalam kalangan mereka golongan yang berakhlak tinggi dan berbudi pekerti luhur. Masih ada. Itu maknanya dijaga. Walaupun syiar Islam diinjak-injak di sebahagian tempat, ada tempat tak boleh azan dan sebagainya, namun di tempat lain syiar Islam masih lagi gagah dan teguh. Keadaan ini kita boleh tengok di seluruh dunia. Walaupun aktivis Islam ditindas dan disiksa di satu tempat, namun di satu tempat yang lain mereka masih disanjung dan dihormati. Jadi tuan nak cerita pun 2-3 tempat, tapi cukuplah kita sebut yang macam ni. Begitulah seterusnya umat Islam tidak akan lenyap dari permukaan bumi ini sehingga sampai satu waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dunia sudah hampir kiamat. Maka pada waktu itu Allah taala akan mematikan semua orang Islam dengan tiupan angin yang lembut yang datang dari negeri Yaman, dan yang tinggal setelah itu hanyalah orang yang jahat atau orang kafir. Maka ketika itulah kiamat terjadi. Jadi orang Islam akan ada sampai saat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir dengan kiamat Allah Taala mematikan semua umat Islam. Kemudian tinggal orang yang bukan Islam, maka ketika itu berlakulah kiamat. Habis. Yang ni
Kalau cerita pendek macam ni pun dah jadi panjang. Jadi nak baca dah ni. Boleh kot baca satu lagi. Baca satu lagi ni minggu depan tak tahu lagu mana. Dah lah cuti 3 minggu lah. Ni kan. Minggu lepas saya di mana? Di Kuala Batu. Tak boleh mai. Sebelum tu kami ada pengajian di Pulau Pinang. Sebelum tu tak boleh mai pasal ada keluarga main rumah dan sebagainya. Yang ni boleh minggu ni boleh tu minggu depan tak tahu nak boleh tak boleh lagi ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semualah. Hadis ke-8 kita masuk. Penyakit umat-umat terdahulu. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيصيب أمتي داء الأمم فقالوا يا رسول الله وما داء الأمم قال الحشر والبطر والتكاثر والتناجس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. رواه الحاكم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Nabi dah sebut awal kat kita. Jadi kalau kita tak baca hadis ni, tak jumpa hadis ni, kita tak tahu. Ini Nabi sebut ni cerita awal supaya kita berwaspada. Sentiasa kita berhati-hati dalam dunia ini yang penuh dengan ujian dan pencaroba, yang sentiasa akan menguji keimanan kita. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, penyakit-penyakit itu adalah pertama, terlalu banyak bersukaria, ataupun orang panggil nama depa boh tu hedonisme. Hedonisme tu hiburan, bersukaria, seronok, berpesta melampau-lampau. Seronok, kira hidup ni 24 jam nak seronok saja. Lepas seronok, seronok, lepas seronok, seronok, lepas seronok, seronok. Seronok dengan dunia. Kadang-kadang sampai lalai dan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan tuntutan yang Allah Taala fardukan kepada mereka. Yang kedua, terlalu mewah. Mewah ni pun satu penyakit. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memilih cara hidup yang sederhana. Sederhana apa? Yang kurang lagi. Kita ni kira kaya tak kira amat. Baju penuh mari. Nabi ada berapa layak? Kita baca hadis itu penawar hati. Nabi pernah berapa bulan tak berasap dapur. Makan pun dekat mana? Kita lepas makan, lepas makan. Susah hati saya pasal berat badan ni. Aduh, ni PKP pula sebulan ni kok boleh turun macam mana? Kadang-kadang cuti tu makan pagi, lepas tu tengah hari tak makan. Tunggu petang pula. Kalau sekolah pagi makan siap, petang pula kalau nak jumpa pun. Hari ni makan pagi, lepas orang ada kenduri, makan juga kan? Tak apa, terlalu mewah dengan makanan dan sebagainya. Mengumpul harta sebanyak yang mungkin. Kumpul. Semua pasal bisnes berniaga. Seminar tentang bisnes, seminar tentang nak jadi bagaimana kita nak menjadi jutawan. Ramai nak ikut, ramai nak tahu. Nak jadi jutawan pun belakang.
Pergi kuliah-kuliah, ada 3 orang. Seminar bisnes apa semua 200-300 sampai ribu-ribu. Bayar duit pula tu. Main masjid, duduk menadah kitab kan dah bawa tu. Nak ada pun beli kitab lah. Berapa kupang, berapa ringgit. Sanggup bayar sampai ratus-ratus tu kadang-kadang untuk dengar bagaimana lagu pasal cerita macam lah kita ada tanah nak sebut pun biar ni lah, pakat tahu belakang lah ya. Nak kumpul harta sebanyak yang mungkin, seronok. Tambahlah ni pakat semua tu menega ke online, jual macam-macam, jual baju, jual makanan, jual. Sampai ada aktiviti baru ni tangkap scammer. Macau scammer. Hak terlibat bukan calang orang, termasuk selebriti, artis, ahli politik. Datuk Seri pun ada. Datuk kita tahu hebat. Saya pun tak ikuti sangat, tapi puannya lagu tu lah. Keempat, tipu menipu. Ni skema ni, ni betul. Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Dia telefon kawan ni, kadang-kadang boleh sampai puluh ribu sekali telefon angkat, diperdaya. Ramai orang kena. Saya pun berkali duk telefon, tapi kita dan ingat dan tak mau gelabah wai. Kena tu gelabah wai. Tu dia kira anak ni. Dia kira dia nak gelabah, dia kira nak pergi keluar duit, nak bagi apa semua, lain kali hilang habis semua. Macam-macam cara depa buat nak menipu. Yang kelima, saling memarahi. Kawan marah, kawan marah ni. Kadang-kadang bukan benda yang besar pun, benda kecil lah. Sampai membunuh. Baru ni siapa Suria. Apa nama kawan tu? Sama Suria ke yang kawan dia bunuh. Dia rumah dia sendiri. Kelak tangan dia berputih kot silap ni. Siapa tahu tu kata apa cerita ni. Mula boleh disembang elok, lepas tu tiba-tiba berkelahi sampai bunuh. Apa benda besar sangat tu yang sampai boleh jadi macam tu. Jadi anak murid tanya, "Ustaz, komen sikit pasal tu." Komen apa lah betul. Dunia ni macam-macam kita akan jumpa. Ambil pengajaran lah daripada apa yang berlaku. Insaf, renung dalam diri kita. Baik, kemudian yang keenam, dengki mendengki. Tengok kawan ni maju je kedai makan dia, bosan tahu. Ada je peserta dia nak belah langgak kot. Dia buka ramai pakai duk mai. Lepas tu orang tak nampak kedai. Lepas tu ataupun dia masak pagi, tengah hari tu dah basi. Dah kali tutup kedai aku tu. Hak buat tu kawan-kawan juga kadang-kadang. Jangan. Ya Rabbi, wa min syarri hasidin idza hasad. Mudah-mudahan Allah Taala jauhkan kita daripada penyakit hasad dengki dan daripada orang hasad dengki kepada kita. Apabila dia melakukan kedengkiannya, bila dia bertindak, sehingga jadi zalim menzalimi. Hadis riwayat Hakim. Sehingga jadi tak elok lah cacat mengubah, kemusnahan berlaku dalam kalangan khususnya umat Islam. Keterangan sikit ya. Penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin pada hari ini. Banyak dah hak 5 penyakit yang ada tahun ini. Terlalu banyak bersukaria, terlalu mewah, suka nak mengumpulkan harta sebanyak yang mungkin. Sampai di pedaya dunia dia tak tahu sehingga tinggal kewajipan yang Allah Ta'ala tentukan, fardukan kepada mereka. Yang keempat, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, saling marah memarahi. Tengok dah, ya Rabbi, kita kata
Kadang malas tengok dalam Facebook, dalam YouTube. Cara duk maki aku. Kumpulan ni kata lagu ni, kawan ni pula balas. Kawan ni kata kawan ni. Lain kali malas tengok. Kita nak tengok komen kok ada lagi apa-apa benda yang elok, yang apa benda yang maklumat tambahan ke apa kau. Lain kali malas tengok pasal pakak duk kata aku. Ni kemarin ni bajet apa nama bajet negara kan. Dia bubuh lah ya Allah kata. Macam-macam. Hei. Tak sayang ke diri. Kerana mulut badan binasa. Ceritanya bukan kita duk risau binasa di dunia ni. Besok di akhirat nak binasa lah. Nak hadapi neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mampu. Ya masya-Allah. Baik. Mana? Di sana sini kita melihat penyakit ini menular dalam masyarakat dengan ganasnya. Ganas. Dunia Islam telah dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Ceritanya kita krisis rohani kita. Rohani kita terlalu lemah, tidak diisi dengan keimanan yang benar-benar mantap. Dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu. Maka apabila hawa nafsu diturutkan, sudah tentu mereka akan menggunakan segala cara dan tipu helah untuk mendapatkan harta. Termasuk kita kata tadi ni scammer. Dia tak fikir arah halal haram. Yang penting aku boleh duit. Ada 2-3 benda nak cerita tapi tak boleh nak cerita pasal takut najak banyak. Jadi dia marah pada saya pula. Maka apabila hawa nafsu turutkan, sudah tentu mereka akan menggunakan segala cara dan helah, tipu helah untuk mendapatkan harta. Maka ketika itu akan hilanglah nilai-nilai akhlak dan ada hanyalah kecurangan, khianat, dengki-mendengki dan sebagainya. Marilah kita menghitungkan diri kita sebelum kita diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Habis kita punya hadis ke-8, penyakit umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan tidak menghinggap ke dalam hati ataupun diri kita, anak cucu kita. Mudah-mudahan kita dapat membentengi diri kita daripada sifat-sifat yang disebutkan sebagai penyakit umat-umat dahulu yang hinggap kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara iman kita sehingga ke penghujung nyawa kita insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kalau tak ada apa-apa minggu depan Islam kembali asing. Kalau bolehlah, mudah-mudahan kita doakan bahawa kita terus dapat mengecapi nikmat berada di dalam Rawdatun min Riyadil Jannah, taman di dalam taman daripada taman syurga, iaitu majlis ilmu yang terdapat padanya kita menyebut nama Allah, selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tegur menegur, nasihat menasihati dan sebagainya. Wallahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta